السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita nikmat hidup hari ini. Satu nikmat yang amat besar. Jika hari ini kita tidak dihidupkan oleh Allah, nescaya kita tak akan dapat menikmati nikmat Islam dan iman. Jika Allah tidak kurniakan kita hidup hari ini, kita tak akan dapat merasakan seluruh nikmat yang kita telah ambil daripada kita bangun tidur pagi tadi sehingga saat ini. Kita kena bersyukur dengan Allah. Antara perkara yang kita dirahsiakan oleh Allah kepada hamba-Nya iaitu mati dan hidup. Tak ada siapa tahu bila dia akan dimatikan oleh Allah. Tetapi mati itu pasti. Bila dia tidak tahu bila masa dia mati, dia tidak akan tahu bila dia akan dihidupkan oleh Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai tadbir masjid kerana menerima saya pada malam ini. Saya bukan orang yang alim, bukan orang pandai. Saya bukan siapa-siapa. Saya datang ke masjid tuan-tuan atas dasar silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedar dan tuan-tuan sedar, sekarang kita berada pada hujung masa yang terlalu singkat. Masa dunia, masa zaman, masa diri kita. Saya sedar, tuan-tuan sedar,
apa yang berlaku di sekeliling kita. Inilah takdir Allah. Takdir ini, ketentuan ini yang pernah disebut oleh Nabi 1400 tahun yang dulu. Perkara yang terjadi di sekeliling kita telah dibagi tahu oleh Nabi 1400 tahun yang dulu. Dan ia telah ada pun di dalam hadis Nabi. Cuma kita tidak perasan saat hadis itu berlaku, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah. Kita melihatnya. Kita melihat kebenarannya. Kita menyaksikan kebenarannya. Dan kita berada pada zaman yang sedang berlaku itu. Kita sebagai hamba Allah, kita berharap dan kita berdoa agar kita, keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga yang terdekat, Allah selamatkan daripada fitnah zaman itu. Sebab itu, tuan-tuan, zaman ini bila kita melihat di sekeliling kita, masalah tidak pernah berhenti. Masalah yang datang daripada semua aspek dan semua sudut. Daripada sudut masalah diri, keluarga, rezeki, masalah yang terus bertimpa-timpa sehinggakan zaman ini untuk kita beramal dengan agama menjadi masalah. Maka inilah yang dikatakan fitnah yang besar. Saat ini tuan-tuan, tidak ada jalan lain melainkan kita jangan tinggalkan Allah. Kita belajar untuk kita tidak meninggalkan Allah lagi. Kerana dalam hidup ini kita telah lama meninggalkan Allah. Apa maksud saya meninggalkan Allah? Kita telah lama lupakan Allah. Kenapa kita lupakan Allah? Kerana di dalam akal kita terlalu banyak perkara yang telah kita ingatkan. Banyak perkara yang kita ingat di dalam kepala kita sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala perkara dalam kehidupan kita. Saat ini iman itu adalah kekuatannya. Saat inilah iman itu adalah segala-galanya. Jika kita ingin selamat dalam semua perkara yang berlaku pada akhir-akhir zaman ini, maka pandanglah iman kita. Pandanglah diri kita yang di dalam diri kita ini ada iman. Iman aku ni kuat atau tidak? Sehingga iman yang ada di dalam diri kita ini boleh tak aku selamat? Tuan-tuan, tidak ada ketakutan yang lebih besar jika pada zaman ini iman kita semakin hilang. Jika zaman ini iman kita semakin kurang. Ketika iman ini mula lemah, pada masa itu akal kita tidak akan memikirkan dan tidak akan memandang kepada Allah. Bila iman ini mula lemah, cinta kita mula beralih. Kita mencintai selain daripada Allah. Bila iman kita lemah, kita banyak bersama yang selain daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan,
Di dalam ayat surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan kepada kita, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah bahawa aku dekat, kata Allah. Bila kita ingin berbuat satu perkara, kita lemah. Kita nak buat baik, kita lemah. Kita nak hampir dengan agama, kita lemah. Kita nak jadi orang yang terbaik, kita lemah. Kita lupa bahawa kita ada Allah. Kita nak jadi hamba Allah yang baik, kita lemah. Kita nak meninggalkan maksiat, kita lemah. Kita nak buat kebaikan, kita lemah. Sebenarnya inilah hakikatnya, bahawa diri kita ini lemah. Kenapa Allah ciptakan kita lemah? Supaya kita ini tak sombong. Supaya kita ini sentiasa rasa bersama Allah. Supaya kita ini tak lari daripada seorang hamba Allah yang sentiasa mengharap kepada Allah. Ini gunanya doa. Ini gunanya munajat. Sebenarnya apabila kita lalai, tuan-tuan, bila kita ada pangkat yang besar, kita rasa kita lalai. Bila kita ada ilmu yang banyak, kita rasa kita dah mula lalai. Bila kita ada harta yang banyak, kita rasa kita dah mula lalai. Masa itu kita memandang anugerah yang Allah beri kepada kita lebih daripada Allah. Masa bila kita rasa yang pangkat kita, ilmu kita, harta kita, kekuatan kita tak boleh pakai. Masa kita sakit, tuan-tuan. Masa kita sakit, masa dalam keadaan nyawa kita 50-50. Masa tu baru kita sedar. Ilmu yang banyak pada aku ni tak guna sebenarnya. Kalau aku tak dapat pertolongan Allah. Pangkat yang ada pada aku ni tak pakai, tak boleh siapa selamatkan aku. Harta yang banyak bertimbun-timbun yang aku sayang, tak ada siapa pun tak boleh selamatkan aku. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sentiasa sedar bahawa kita perlukan Allah, masa itu kita takkan tinggalkan Allah, tuan-tuan. Sebab itu ulama menjelaskan kepada kita daripada ayat ini, menjelaskan supaya kita ini jangan kita tinggalkan Allah dalam hidup ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bagaimana untuk kita dapat kembali perasaan itu? Perasaan kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kita perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kita tak boleh hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa aku tidak akan boleh buat apa-apa jika tidak ada Allah di dalam diriku. Ulama ajar kita, yang pertama, maka ulama bagi tahu kita, kalau nak ada perasaan itu tak nak hilang, maka kata ulama, qiyamul lail. Bangunlah malam. Tuan-tuan, sehebat manalah kita perlukan Allah. Sekuat manalah kita perlukan Allah. Sebanyak manalah harta kita perlukan Allah. Tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tahu, sahabat kita di Palestin, mereka tak mau duit kita sebenarnya. Mereka tak mau harta kita sebenarnya. Mereka mau doa kita. Mereka perlukan doa sekalian orang Islam.
Syahid ini matlamat mereka. Seorang ibu yang melihat tubuh anaknya rebah penuh darah pada kain kafannya, dia tak menangis, tuan-tuan. Mereka sebut Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kerana Engkau telah jadikan anak aku ini menunggu aku di pintu syurga Engkau. Mereka sebenarnya tak perlukan harta kita. Mereka sedang menunggu untuk menjadi syahid. Mereka telah melihat jannah Allah. Kerana anak-anak mereka sedang berkeliaran menunggu mereka untuk masuk syurga Allah. Yang mereka perlukan adalah doa kita. Hati mereka tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tidak seperti mereka. Kerana kita tidak di tempat mereka. Kita diuji bukan dengan peluru, tuan-tuan. Kita bukan diuji dengan bom. Kita diuji dengan kehidupan di sekeliling kita. Dengan harta kita yang melalaikan sehingga kita lupa akan mati. Mereka sentiasa menginginkan kematian. Mati itu setiap hari dan setiap saat menjadi idaman kepada mereka. Berbeza dengan kita. Sebab itu, tuan-tuan, ketika kita dapat mendirikan malam, kerana apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, lebih baik untuk kita khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Kenapa kita sebagai orang mukmin disuruh bangun malam? Waktu malam itulah waktu kita bersendiri dengan Allah. Waktu malam itulah waktu kita nak mengadu hal dengan Allah. Waktu malam itulah waktu kita nak dekat kepada Allah yang banyak buat baik dengan kita. Bagi kita sihat, bagi kita rezeki, bagi kita keselamatan, keafiatan, bagi kita hidup sampai hari ini. Kita kena bercakap dengan Allah, mengadu hal dengan Allah. Waktunya bila Allah ajar waktu malam. Allah ajar kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita mengadu hal dengan Allah. Zaman ini, tuan-tuan, kita mengaji bukan nak jadi orang alim. Zaman ini kita mengaji supaya kita boleh jadi hamba Allah yang baik. Zaman ini kita belajar ilmu tauhid. Ya Allah, ilmu tauhid yang ada pada aku, yang aku belajar, supaya iman aku ni Kau terima. Nanti kalau aku balik, ya Allah, sampai masanya aku tetap balik jumpa Engkau. Ilmu tauhid yang aku belajar bertahun-tahun, kitab yang aku belajar berkitab-kitab ini, mudah-mudahan ya Allah, besok saat sakaratul maut, bila malaikat maut datang nak cabut nyawa aku boleh sebut nama Engkau dan aku tak lupa yang Engkau adalah Tuhanku. Ketika badan aku orang telah bawa ke liang lahat dan semua isteri dan anak-anak aku tinggalkan aku di dalam tempat yang sunyi, namanya kubur. Dan Nabi kata, bila semua orang tinggalkan kau 7 langkah, datang malaikat yang akan bertanyakan soalan kubur. Ketika dia tanya, man rabbuka? Ya Allah, biar ilmu tauhid yang aku belajar ni, aku boleh sebut lagi. Allah Rabbi, Engkaulah Tuhan aku.
Ilmu tauhid yang aku belajar berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat tanya, engkau kenal tak pemuda itu? Aku boleh kenal lagi, ya Allah. Pemuda yang ditunjukkan oleh malaikat itu, aku boleh kenal dan aku boleh sebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita belajar ilmu tauhid. Kita belajar ilmu fiqh bukan kita nak cari salah orang. Orang ni semayangnya salah, puasanya salah, sana salah, situ salah, tak. Kita belajar ilmu fiqh supaya kita boleh betulkan salah kita. Kita boleh cari salah kita. Kenapa semayang aku sampai sekarang salah je, ya Allah? Kenapa semayang aku salah? Sampai sekarang aku tak boleh semayang macam mana yang kau sebut dalam Al-Quran. Sungguhnya berjayalah orang yang beriman apabila semayang mereka ni dalam kalangan orang yang khusyuk kepada Allah. Tuan-tuan jangan lupa khusyuk ni Nabi pernah minta doa. Satu, Nabi minta perlindungan min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tak manfaat. Kedua, Nabi minta doa, ya Allah, aku berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Kenapa kita tak khusyuk, tuan-tuan, dengan Allah? Sebab kita dah khusyuk dengan selain Allah. Kita dah khusyuk dengan dunia. Macam kita tak nak balik. Padahal kita kena balik. Saya kena balik, tuan-tuan kena balik. Semua orang kena balik. Kenapa kita tak khusyuk? Sebab kita dah khusyuk selain daripada Allah. Nabi minta doa lagi, min nafsil la tashba'. Nafsu yang tak pernah kenyang. Kenapa nafsu aku tak pernah kenyang? Sebab nafsu aku tak nak balik. Dia tak kenyang dengan hidup ni. Dia tak kenyang dengan dunia ni. Dia tak kenyang dengan apa yang ada dalam diri dia. Tak pernah cukup kita, tuan-tuan. Akal kita sampai sekarang tak pernah berhenti fikir tentang urusan dunia dan kehidupan. Itu perlu. Tapi persoalannya, kenapa kita berhenti tentang akhirat? Kenapa kita berhenti fikir tentang akhirat? Tuan-tuan, jangan kita letakkan pada orang lain dulu. Bila hari terakhir kita fikir tentang akhirat kita? Bila minggu terakhir kita fikir tentang akhirat kita? Bila bulan terakhir dan tahun terakhir kita fikir tentang akhirat kita? Bila hari terakhir saya fikir tentang besok kalau saya mati, boleh tak saya sebut kalimah Allah sekurang-kurangnya? Bila saya fikirkan masa tu? Bila bulan terakhir, hari terakhir yang saya jadi takut sampai hari ini? Yang saya fikir, boleh tak besok kalau aku mati, Allah benar tak untuk aku sebut La ilaha illallah? Allah benar tak aku sebut Allahu? Sehingga saya jadi takut. Saya jadi takut dengan Allah. Saya jadi berharap dengan Allah. Saya jadi bergantung kepada Allah. Kalau aku hidup, hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, pangkat aku besar macam mana pun, tapi kalau aku mati, aku tak boleh sebut kalimah Allah. Dan Allah tak benarkan aku sebut kalimah dia. Apa guna harta kita masih hidup? Apa guna ilmu yang banyak masih hidup? Apa guna pangkat yang besar masih hidup? Kalau masa kita mati, Allah tidak benarkan kita menyebut kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa guna, tuan-tuan, kehidupan yang kita lalui ini, kalau kita mati, kita tak boleh sebut kalimah La ilaha illallah. Kalau kita mati, kita tak boleh sebut kalimah Allah, walaupun pendek itu. Allahu. Sebenarnya, tuan-tuan, apa yang kita buat di dalam kehidupan ini,
untuk kita dapat menyebut kalimah Allah saat sakaratul maut. Saya semayang, tuan-tuan semayang, saya puasa, tuan-tuan pun sama, haji, umrah, kita sedekah. Sebenarnya kita buat ni untuk apa? Sebenarnya kita buat ni untuk kita dapat sebut la ilaha illallah masa sakaratul maut. Kita jangan fikir dulu kita nak masuk syurga, tuan-tuan. Kita jangan fikir dulu benda-benda lain. Kita kena fikir dulu, boleh tak aku sebut kalimah la ilaha illallah masa aku sakaratul maut? Kalau aku tak lepas perkara ini, Nabi kata perjalanan yang seterusnya kita tak lepas. Nabi sebut dalam hadis. Kalau ketika sakaratul maut kita lepas, tuan-tuan, kubur kita lepas. Di mahsyar kita lepas, di titian sirat lepas, semua lepas, tuan-tuan. Tapi kalau sakaratul maut kita tak lepas, semua benda kita tak lepas. Sebab itu tak salah kalau kita nak fikir hal dunia. Tapi jangan kita tinggalkan akhirat. Sebab percaya tak percaya, mahu tak mahu, saya, tuan-tuan, semua akan pergi sana. Dunia ni sekejap je. Tak lama kita balik, tuan-tuan. Nabi dah balik. Guru-guru kita semua dah balik. Ulama-ulama, tuan-tuan guru yang kita sayang, mereka semua dah balik. Mereka tunggu kita di alam barzah. Sebab itu bila kita pergi kubur, kita akan bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad dayyar, fa inni insyaallah bikum lahikun. Apa makna Melayunya? Kita kata apa? InsyaAllah satu hari nanti kami akan sama-sama dengan kamu semua. Percaya tak percaya, itulah yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Cuma kelalaian kita yang membuatkan kita lupa yang kita akan sama-sama dengan mereka. Dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan guru kita, dengan sesaudara kita. Kalau anak kita dah pergi dulu, kita akan jumpa anak-anak kita kat sana. Cumanya, boleh tak kita sebut Allah masa kita balik? Boleh tak kita sebut la ilaha illallah masa kita balik? Tuan-tuan, dengan malaikat maut, pangkat tak guna. Dengan malaikat maut, duit banyak tak guna. Dengan malaikat maut, ilmu banyak tak guna. Dengan malaikat maut, badan yang kuat tak guna. Kerana pada masa itu yang kuat jadi lemah. Yang kaya jadi miskin. Yang berpangkat besar jadi sehina-hina manusia. Saat malaikat maut itu datang menemui kita. Itu yang perlu kita fikirkan sama-sama, tuan-tuan. Kita belajar ilmu tasawuf, boleh tak roh kita balik macam mana datang dulu? Masa kita datang dulu, roh kita bersih. Tak pandai berdengki dengan orang, nak marah orang tak pandai. Nak sayang benda dunia tak pandai, nak berkelahi dengan orang tak pandai. Nak cerita hal orang tak pandai. Tuan-tuan, boleh tak balik ni kita nak balik jumpa Allah, kita bersih macam mana kita datang? Boleh tak kita bersih macam tu? Kalau kita masa datang bersih, tapi kalau balik tak bersih, Allah bagi tahu dalam Quran tiap-tiap minggu yang kita baca. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah kata apa? Orang yang dia lupa minta ampun, dosa dia banyak, dia balik tak bersih. Masa datang bersih, balik benda jiwa dia, roh dia tak bersih.
Dia buat apa tuan-tuan? Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dia tersungkur di hadapan Allah. Tersungkur di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, kami dah percaya dah. Apa yang kami dengar dalam dunia ni semua betul. Rabbana absarna, kami dah tengok dah azab kau. Wa sami'na, kami dah dengar dah. Orang menjerit, orang minta tolong. Kita cakap dengan Allah, farji'na, tolong balikkan kami dalam dunia. Allah tanya nak buat apa, kita kata nak amal salihah, kita nak buat amal salih. Inna muqinun, kami dah yakin ya Allah. Tuan-tuan, sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, apa kata Nabi SAW? Nabi kata, alaikum bil qiyamil lail. Nabi suruh kita bangun malam. Nabi kata bahawa bangun malam itu kebiasaan orang soleh. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh bangun malam, kita tak ada pakaian orang soleh. Orang soleh, dia biasa bangun malam. Ini kebiasaan dia. Tuan-tuan, kita malulah tuan-tuan. Kalau kita nak mengaku kita orang soleh, tapi kita gagal bangun malam. Sebab Nabi kata kebiasaan orang soleh, kenderaan orang soleh, dabbur salihin adalah semayang malam, bangun malam. Kalau Nabi cakap macam tu, kita tak biasa bangun malam, siapa kita tuan-tuan? Kita cuma rasa kita orang soleh, tapi sifat orang soleh kita tak ada. Kita cuma rasa kita orang baik, tapi perangai dan sifat orang baik kita tak ada. Kita cuma rasa tuan-tuan. Kita rasa kita baik, kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, kita rasa kita mulia. Sebenarnya kita tak mulia pun. Kerana Allah sebut dalam Quran, orang mulia ni bukan orang ada nama. Tapi orang mulia ni orang takutkan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita takutkan Allah, kita mulia tuan-tuan. Kalau kita tak takutkan Allah, macam mana kita nak sebut kita orang mulia? Saya selalu cakap dalam kuliah saya tuan-tuan. Dan saya tanya dengan diri saya, kita nak jadi orang takut ni pun tak mampu lagi. Mana dia? Tiap-tiap minggu diingatkan benda sama. Ittaqullah, usikum wa iya ya bittaqwallah. Menjadi wasiat tuan-tuan. Saya nak cakap dengan diri saya lah. Saya tak mau nak pesan dengan tuan-tuan. Saya pesan dengan diri saya. Kalau setiap minggu orang pesan dengan saya, takutlah, takutlah, takutlah. Saya tak boleh takut. Bermakna saya ni degil tuan-tuan. Kalau saya degil, boleh tak saya kata saya ahli syurga? Kalau saya degil, boleh tak saya lepas daripada neraka Allah? Kalau saya degil, boleh tak saya nak duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah? Kalau saya degil, boleh tak saya dapat husnul khatimah? Kalau saya degil, boleh tak saya nak lepas daripada titian sirat? Tuan-tuan, apa hikmahnya dalam fiqh kita disyariatkan menjadi rukun khutbah? Wasiat ini menjadi satu rukun khutbah tuan-tuan. Kalau tak ada wasiat takwa, khutbah ni tak sah. Tiap-tiap minggu, usikum wa iya ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Takutlah. Saya selalu fikir benda ni dalam hidup ni tuan-tuan. Kita jangan ambil pengertian takut ni tinggi-tinggi tuan-tuan. Nak ambil dalam kitab Risalah Syariah ke,
Nak ambil dalam kitab tasawuf tinggi-tinggi tak payah. Kita ambil basic aja. Takut ni apa? Buat baik, tinggal jahat. Tuan-tuan, kita berjaya buat baik. Sembahyang, puasa, zakat. Tapi kita tak berjaya tinggal jahat. Ni tak berjaya. Kita tak berjaya tinggal mengumpat. Mata kita masih tengok benda haram. Kita tak maki orang dengan mulut, tuan-tuan. Kita maki orang dengan tangan. Kita tak berjaya jadi orang baik lagi. Kita memang berjaya buat baik, tapi kita tak tinggal buat jahat. Mata kita tengok benda tak elok bertahun-tahun, tuan-tuan. Saya umur 55, tuan-tuan. Kalau 55 tahun, saya tak boleh tinggalkan tengok benda jahat. Boleh tak saya kata saya ahli syurga? Kalau saya umur 50 tahun, saya tak boleh tinggal dengar benda jahat lagi. 55 tahun, tuan-tuan. Bukan masa yang sekejap. Kita bila-bila je boleh mati. 55 tahun ni, tuan-tuan, bukan 5 tahun. Saya tak boleh tinggal dengar lagi benda yang jahat. Kalau saya mati dalam keadaan ni macam mana? Tentu saya tak kisah, saya tak nak sebutkan tentang dunia ni, apa-apa pun saya tak nak sebut. Sebab kita sedang berada di penghujungnya. Benda yang perlu kita risau adalah aku selamat atau tidak pada zaman ini. Itu aja. Tuan-tuan, kalau orang bagi kita peluang, aku bagi engkau sekian lama supaya engkau ni jadi orang baik. Allah bagi kita lama, tuan-tuan. Allah bagi saya sampai hari ini 55 tahun. Kalau 55 tahun ini tak cukup untuk saya jadi orang baik, saya akan terus menangis besok di padang mahsyar. Kalau 55 tahun yang Allah bagi kepada saya tak boleh jadikan saya ni orang yang soleh, saya tak nak berhenti buat jahat, saya tak nak bangun malam lagi, saya tak nak usaha buat baik. 55 tahun Allah akan tanya saya, apakah tidak cukup lamanya aku beri kepada engkau 55 tahun untuk engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya takkan boleh jawab apa-apa besok di hadapan Allah. Yang kedua, apa kata ulama, tuan-tuan? Kalau kita nak dekat dengan Allah, rasa bersama Allah, kita tak mau tinggalkan Allah, ulama sebut jangan tinggalkan Quran. Jangan tinggalkan Quran, tuan-tuan. Kita mulakan hidup kita dengan Quran. Kita mulakan hidup kita balik kepada Al-Quran. Tengok Quran balik. Kerana Quran ini besok akan jadi kawan kita dekat alam barzah. Quran ini akan jadi syafaah. Al-Quran hujjatul laku alaika. Tuan-tuan, saya bercakap untuk diri saya kena sedar diri saya. Saya kena bangunkan diri saya. Saya kena sedarkan diri saya tak boleh nak leka. Besok kalau saya masuk dalam yang lahat, tuan-tuan semua akan tinggalkan saya. Tuan-tuan takkan duduk di tepi liang saya 24 jam. Anak-anak saya yang saya sayang, isteri saya yang saya sayang, mereka juga akan tinggalkan saya lepas mereka ke bumi dengan saya. Kawan-kawan yang hampir dengan saya semua akan tinggalkan saya. Tapi yang takkan tinggalkan saya, kata Nabi SAW, Al-Quran.
Tuan-tuan, carilah yang takkan tinggalkan kita masa kita hidup dan kita mati. Siapa dia tuan-tuan? Quran. Besok kita dah mati, dah ada dalam liang, semua orang tinggalkan kita. Al-Quran duduk dengan kita sampai kiamat. Dia jadi kawan kita tuan-tuan. Jangan tinggalkan Quran. Hari ini saya pesan diri saya sungguh-sungguh. Saya nak azam tuan-tuan, bermula pada malam ni. Bermula hari ni, walaupun dah terlambat. Hari ni 55 tahun. Tarikh lahir saya pula hari ni tuan-tuan, 15/11. Tarikh lahir saya hari ni. Ya. Saya nak azam tuan-tuan hari ni. Walaupun saya rasa saya lambat. Saya dah terlambat. 55 tahun baru nak azam. Kita jangan tinggalkan Quran. Kalau boleh, kita usaha tuan-tuan. Kita tidak tinggalkan Quran. Sebab Al-Quran ini dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi kawan kita dalam kubur. Tuan-tuan, yang ketiga, sekejap lagi saya berhenti. Isyak pun dah masuk. Yang ketiga, apa kata ulama? Kalau kita nak rasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, jangan lupa dia. Az-zikru kata ulama. Ingat Allah banyak-banyak. Tuan-tuan, apa kelebihan orang yang beribadat pada Allah ni? Orang yang buat ibadat, baca Quran, sembahyang malam, ingat Allah, belajar, ingat Allah dalam hidup. Sebab ini doa Nabi. Benda ni nampak macam senang kan tuan-tuan. Zikir nampak macam senang, susah tuan-tuan. Kalau dia senang, tidak ada dalam permintaan Rasulullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Tuan-tuan, pada saya hadis ini Nabi bukan minta untuk dia. Nabi ajar kita. Nabi ajar kita. 3 benda ni susah Nabi cakap. Kau kena minta tolong Allah. Satu, Nabi kata, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ala zikrika. Ingat engkau. Supaya aku tak lupa engkau. Lagi-lagi masa kita nak mati, supaya kita tak lupa Allah. Kemudian apa kata Nabi lagi? Wa syukrika, syukur dengan kau. Syukur ni apa? Kita ada nikmat, kita tak buat jahat tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa tentang jahat batiniah. Jahat batiniah ni orang tak ambil kisah. Sombong, hasad, buruk sangka, dengki, rasa baik, ujub ini rasa baik tuan-tuan. Maksiat batiniah ni tuan-tuan, tak siapa nak tegur kita. Tapi kalau maksiat zahiriah, orang akan tegur kita sebab benda tu nampak. Kalau kita tak semayang, kita tak puasa, kita buka aurat, orang akan tegur kita. Tapi tuan-tuan, kita ada masalah. Sebab maksiat batin dalam diri kita ni dah puluhan tahun. Tak ada siapa nak tegur kita, nak bimbing kita, nak bawa kita, nak perbaiki kita. Sebab itu tuan-tuan, ada orang tanya dengan saya, dia kata, Ustaz sebut pasal ibadat aja. Buat apa Ustaz? Ustaz cerita pasal ibadat. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi Mekah, nak buat haji, kita akan siapkan bekal kita. Bekal ubat, bekal baju, bekal duit. Takkanlah kita nak balik kampung kita tak nak bawa bekal. Dunia ni bukan kampung kita tuan-tuan.
Kampung kita dekat akhirat sana. Inilah yang kita akan jumpa balik besok dekat sana. Bila? Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Bila Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Jibril kata orang yang tanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Jadi tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan, ibadat ini, maghrib tadi, Al-Fadil, Tuan Imam kita baca ayat berkenaan daripada surah Al-Fatih ayat 29. Kalau tak silap saya lah. Nak baca sikit je ayat tu. Simahum fi wujuhim min athari sujud ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada wajah-wajah mereka ni ada kesan bekas daripada mereka ni buat ibadat. Tuan-tuan, dalam ayat ni Ibn Katsir menafsirkan tentang ayat bekas-bekas sujud pada wajah-wajah mereka ini ditafsirkan oleh Imam Ibn Katsir. Yang ini pribadi yang baik. Semakin dia buat ibadat, semakin dia sujud dengan Allah, semakin dia bangun malam, dia zikir, dia baca Quran, Allah kurniakan kepada dia keluar daripada diri-diri mereka ini akhlak yang baik. Tuan-tuan, sebenarnya ada tanda kalau ibadat kita ni Allah terima. Tanda dia apa tuan-tuan? Kita makin jadi orang baik. Mulut kita baik, mata kita baik, anggota kita semua jadi orang baik. Tuan-tuan, sebenarnya Nabi ni diajar kita jadi orang baik. Tuan-tuan, saya dengar sirah Nabi, tuan-tuan pun dengar sirah Nabi, kita sambut maulid banyak tahun dah. Bila sebut saja pasal Nabi ni tuan-tuan, apabila orang tengok wajah Nabi, orang yang ada masalah jadi tenang tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita pergi Madinah, tuan-tuan rasa tenang. Tuan-tuan sampai saja bumi Madinah, tuan-tuan pijak je bumi Madinah ni, kita rasa tenang banget. Tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan masuk Mekah dulu kan. Masuk Mekah tuan-tuan rasa lain sikit. Tuan-tuan lepas tu tuan-tuan habis buat umrah apa semua, tuan-tuan sampai je bumi Madinah, tuan-tuan pijak je bumi tu, tuan-tuan rasa lain, tuan-tuan rasakan tenang. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang melihat Nabi pada zaman tu, pada zaman Nabi hidup, orang tengok je wajah Nabi, kalau dia ada masalah, selesai masalah dia. Orang yang marah pada ketika itu, dia tengok je wajah Nabi, dia tak ada marah tuan. Sebab pada wajah-wajah orang beriman, keluarnya dizahirkan oleh Allah bekas-bekas mereka disujud kepada Allah. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, kita tak lalu pun lagi depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru tengok kubah hijau daripada jauh. Tengok daripada jauh tu, kita nampak kubah hijau kan. Kita dah rasa pilu kat dalam hati dah. Kita dah rasa sedih sangat. Kita tak lalu lagi depan makam, depan kubur Nabi SAW. Kita baru tengok kubah yang hijau tu. Kita dah rasa rindu, kita dah rasa nak pergi. Tak ada satu tempat tuan-tuan yang bila kita tengok saja tempat tu kita nak pergi. Makam Nabi je tuan-tuan. Tak ada satu tempat yang kita pernah pergi dan kita nak pergi lagi. Madinah tuan-tuan.
Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni orang baik. Rasulullah ajar kita benda baik. Rasulullah didik kita jadi orang baik. Saya pernah cakap dalam kuliah saya berjaya pakai serban, ikut serban Nabi. Saya berjaya pakai jubah. Tapi saya tak berjaya ikut hati qalbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbun Nabi ni tuan-tuan, kita tak nak minta. Kita berjaya pakai serban, kita berjaya pakai jubah, tapi qalbun Nabi ni kita tak pernah minta. Nabi ni orang dia penyayang. Nabi orang dia pemaaf. Nabi orang dia tak ada dendam. Nabi tak boleh saya nak gambarkan insan yang paling baik. Cuma apa yang saya nak cakap, saya berjaya pakai serban ikut Nabi, pakai jubah ikut Nabi, tapi saya tak berjaya ikut qalbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita masih tak berjaya walaupun umur kita sudah menuju kepada umur kematian. Walaupun Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan, Allah hidupkan aku kat muka bumi ni untuk memuliakan akhlak. Tuan-tuan, apa yang disebut dalam tafsir Ibn Katsir tentang ayat yang mana zahir bekas-bekas sujud pada wajah-wajah mereka, Imam Al-Mujahid menafsirkan khusyuk dan tawaduk. Orang yang banyak ibadat, Allah anugerahkan pada mereka ni hati yang khusyuk, tuan-tuan. Khusyuk ni apa? Orang leka. Khusyuk ni apa, tuan-tuan? Suka. Kita suka kalau dengan Allah, kita suka dengan Allah. Kita khusyuk dengan Allah. Kita suka dengan akhirat. Apa itu kadang-kadang saya suka tengok diri saya tak nak tengok diri tuan-tuan. Sebab saya rasa saya sendiri pun belum pasti saya balik besok jumpa dengan Allah, saya ni duduk tempat baik ataupun saya gagal. Ini yang saya selalu kadang-kadang dalam kuliah saya terbawa-bawa, tuan-tuan. Sebab saya sebut benda ni. Bila saya sebut ni, saya rasa saya macam tak berjaya lagi dalam diri saya sendiri. Saya dah mengajar puluhan tahun. Kalau saya tak boleh sebut balik, saya tak boleh berjaya, tuan-tuan. Apa guna? Yang kita buat selama ni. Tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada faedah pun. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi disebut oleh Allah, Qul innama afaman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kita nak balik selamat, jaga iman kita. Jaga iman betul-betul, tuan-tuan. Jaga iman. Jagalah Islam kita. Jangan kita mensyirikkan Allah. Jangan kita takut selain Allah. Jangan kita sayang selain Allah. Tak ada apa-apa pun. Hidup ni Allah uji kita. Sebenarnya hidup ni ujian. Hidup ni, tuan-tuan, Allah uji kita. Kalau kita ditanya Allah uji kita, kau sayang aku ke kau sayang tempat ni? Engkau nak aku ke engkau nak tempat ni? Engkau nak rumah kau dalam dunia ni ke engkau nak syurga aku? Sebenarnya, tuan-tuan, Allah bagi kita hidup ni, Allah uji iman kita. Aku bagi kau tengok semua benda tempat seronok, tempat elok dalam dunia ni. Kau nak balik tak? Sebab tempat kau sebenarnya bukan kat sini. Kau nak balik tak? Ataupun kita tak nak balik? Sebab itu kata Nabi SAW, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang berakal, Nabi kata, dilawan nafsu dia. Kemudian dia beramal untuk
kehidupan dia selepas pada kematian. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini yang saya dapat kongsikan dengan jemaah di sini. Minta maaf tuan-tuan.